Okay, so ni adalah muka aku lepas 14 jam dalam flight straight daripada Kuala Lumpur sampai ke London. Barai tau. Semata-mata untukmu, Nating. Semata-mata untukmu, Nating. You kena be insane lah because belief is the key lah. Okay, so macam korang nampak kat belakang ni, inilah tujuan kenapa aku datang ke London. Untuk ada pelancaran Nothing punya smartphone yang terbaru. Apa smartphone, kejap lagi aku akan cerita dengan lebih lanjut lah kan. Kita tengok lah, kita buat start vlog sikit lah kan. So ada ramai lah content creator kat sini. And mari kita masuk. Baik, jadi lepas dah beratur ni kan, dah daftar nama semua, kita orang semua masuklah dekat dalam tu kan. Bila dah masuk tu, memang macam-macam lah ada dekat dalam ni. Of course, event tu belum start lagi. So smartphone dengan headphone yang baru tu, dia orang tak keluarkan lagi lah. Tapi kat sini kita boleh tengok semua inovasi-inovasi yang kira macam Nothing dah pernah buat dululah. Macam korang boleh nampak ni kan, ada prototype daripada smartphone Nothing yang dulu-dulu. Lepas tu adalah prop yang cantik-cantik lah. Tapi mostly sebenarnya aku lebih tertarik kepada prototype yang ada lah kan. And then dia orang letak juga kat situ smartphone Nothing yang ada color-color yang agak rare jugalah, yang memang tak ada dekat pasaran Malaysia. And then lepas beberapa minit barulah dia orang start launching kan. Calpay masuk jalan kaki ke dalam macam ni, betul-betul depan mata. Aku memang macam susah nak percaya lah aku nampak Calpay depan mata kan. Actually dekat event ni memang ada ramai gila content creator, YouTuber yang well known lah. Aku rasa korang memang akan familiar lah bila tengok muka-muka dia orang ni semua kan. Baik, jadi dekat event ni dia orang lancarkan 3 produk yang terbaru lah, iaitu Nothing Phone 4A Pro, lepas tu Nothing Phone 4A, dan kemudian yang last sekali adalah Nothing Headphone A. Untuk Nothing Phone A Pro, yang ini kira line up yang paling tertinggi sekali lah antara tiga-tiga ni kan. Jadi kalau korang tengok ni, korang boleh nampak macam wow kan, first time boleh nampak design Nothing nampak lain betul kan. Tapi walaupun dia nampak lain, dia masih lagi ada lah DNA Nothing tu. Belakang tu korang boleh nampak dekat atas tu ada transparent dengan lampu glyph tu kan. Tapi kali ni dia orang gunakan glyph matrix dengan 137 mini LED. So lampu glyph dekat belakang ni korang boleh guna lah untuk tunjuk notification ke, timer ke, battery indicator and macam-macam lagi lah tanpa perlu korang buka skrin. Korang boleh pergi je ke setting untuk glyph tu, semua boleh, setting boleh dibuat dekat dalam tu lah. Dan berbalik kepada dia punya body dia memang fully upgrade, yang mana kali ni dia gunakan metal unibody design, dan dia punya ketebalan dia tu hanya 7.95mm sahaja. Memang sedap betul kat tangan. Dan satu benda yang aku perasan bila aku pegang phone ni, kedudukan button dia dah berubah tau. Sekarang volume button dia dah ubah ke belah kanan sama dengan power button, dan kemudian yang essential button tu dia dah alih ke kiri. Yang mana aku suka lah dengan approach ni. Kenapa aku suka? Aku tak nak cerita dalam video ni lah, tapi aku akan cerita pada video akan datang nanti. So essential button ni dia berkait dengan feature AI dalam Nothing OS. Contohnya untuk akses benda macam search ataupun memori dengan lebih cepat lah. So bila korang tekan je, korang boleh lah nak buat screenshot ataupun nak buat memo ke apa ke. Yang mana yang ni pun aku akan cerita lebih lanjut dalam video review aku nanti. Kemudian dekat bahagian depan, display dia pula 6.83 inci AMOLED, resolusi 1.5K, refresh rate sehingga 144Hz, dan brightness dia boleh pergi sehingga 5000 nits HDR. Performance dalaman pula digunakan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Bateri dia 5080 mAh dengan 50W fast charging. Dan yang paling menarik adalah pada bahagian kamera dia. Phone ni dia ada 50MP main kamera dan 50MP periscope telephoto 3.5 times zoom. So zoom maksimum dia boleh pergi sampai 140 kali. Dan yes, dia masih ada kamera ultrawide jugalah. Cuma Nothing dia tak highlight sangat lah kamera ultrawide ni, sebab dia nak push idea bahagian periscope zoom dalam mid-range phone ni, yang mana memang agak rare. Jadi selain daripada hardware, satu lagi benda yang Nothing cuba fokus adalah software. Kedua-dua phone ni dia datang dengan Nothing OS 4.1 berasaskan Android 16. Interface dia memang ikut filosofi Nothing, dia simple, minimal, tak terlalu syarat dengan
benda yang tak perlulah. Contoh macam lock screen dia sekarang lebih customizable kan, widget dia pun lebih fleksibel, animation dia pun lebih smooth. Dan aku perasan satu juga, bila kalau korang pergi dekat bahagian kamera kan, dan bila korang swipe ke atas, kalau dulu bila swipe ke atas tu dekat bahagian foto, kita boleh pilih filter-filter yang agak menarik jugalah, yang mana filter-filter ni kita boleh customize ikut kita punya kesukaan kita lah. Cuma kalau dulu filter-filter ni korang tak boleh guna dalam mode video, tapi dengan Nothing OS 4.1 ni kita dah boleh guna filter-filter tu dalam video, yang mana akan membuatkan kamera pada smartphone Nothing ni akan jadi lebih fleksibel. Jadi habis cerita buat software, kita akan pergi ke produk yang seterusnya, Nothing Phone 4a. So Nothing Phone 4a ni walaupun dia model yang lebih murah, design dia masih lagi maintain identity Nothing lah. Belakang dia still ada karakter yang fully transparent tu, cuma dia punya glyph dia ada lain sikit. Kali ni digunakan glyph bar dengan 63 mini LED. Dan sama macam model Pro tadi, kedudukan button ni pun dah berubah juga. Display dia 6.78 inci AMOLED, resolusi 1.5K dan refresh rate dia boleh pergi sehingga 120Hz. Prosesor dia pula digunakan Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4. Untuk kamera dia juga ada 50MP main kamera dan 50MP periscope telefoto dengan zoom sehingga 70 kali. Dan sama macam Pro, dia juga ada kamera ultrawide lah. Jadi setup kamera dia sebenarnya adalah triple kamera. Untuk pilihan warna, aku lupa nak cerita. Okey, untuk yang Phone A ni ada 4 pilihan warna yang korang boleh pilih lah. Sama ada warna hitam, putih, warna biru dan yang satu lagi warna yang baru iaitu warna pink. Warna pink dia ni, kalau dulu masa aku tengok dia punya render, aku ada rasa kensangsian sikit lah. Tapi bila lepas aku pegang tengok depan mata, not bad juga dia punya warna dia tu. Cantik. Tapi walau macam mana pun aku tetap akan memilih warna biru lah. Sebab warna biru dia ni nampak lebih stand out lah antara 4 warna ni. Untuk yang model yang Pro pula, yang ini ada 3 warna. Dia ada warna silver, warna hitam, ada kemudian dia macam warna pink. Tapi tak adalah nampak pink sangat pun. Pink dia pun nak ke arah silver juga. Lebih kurang macam itulah. Dan last sekali, selain daripada smartphone, Nothing juga diumumkan headphone A. Ini headphone over ear dengan design yang agak playful lah. Ada 4 warna yang korang boleh pilih, sama ada pink, yellow, white ataupun warna black. Sekali korang charge, dia boleh tahan sampai 135 jam penggunaan tanpa ANC. Driver dia 40mm titanium coated dan dia support high-res audio wireless dengan codec LDAC. So kalau korang nampak spek dia ni, nampak macam headphone One kan. Memang dia sebenarnya driver dia semua lebih kurang macam headphone One, tapi datang dengan harga jualan yang lebih kompetitif, yang lebih mampu milih. Headphone ni juga dia ada fungsi adaptive active noise cancellation dengan 3 tahap. Korang boleh pilih tahap mana yang korang nak, dan melalui app Nothing X korang boleh adjust bunyi dia tu menggunakan 8-band EQ, yang mana 8-band EQ ni dia sangat fleksibel lah untuk korang adjust ikut pada betul-betul kesesuaian telinga korang. Okay, so kita dah habis dah event dekat sini. Dia dah tunjukkan dah semua benda apa yang patut ditunjukkan, dan korang pun dah nampak dah semua benda kan. Now kita nak ke tempat yang seterusnya. Tempat ni kalau datang sini tak pergi juga pelik lah kan. So kita kena singgah dulu. Jom. Okay, so apa benda yang aku janjikan tu? Inilah dia. Ya, nampak tak? Inilah kedai Nothing Store dekat London yang kita selalu nampak dekat dalam TV, dekat dalam YouTube tu semualah. Kat situ lah. Kita datang, kita jalan, jom kita tengok apa ada kat dalam. Jadi dekat Nothing Store London ni, dalam dia korang boleh nampak, dia memang style minimalis lah. Dia tak ada besar mana pun. Tapi dekat dalam ni korang akan dapat lah kalau nak beli produk-produk daripada Nothing ataupun CMF. Dan dia akan display lah semua produk-produk terbaru yang ada dalam line-up Nothing dan CMF. Dan seperti biasalah, aku tak sangka yang aku akan sampai ke sini sebab selalu tengok dalam YouTube je kan. Agak best jugalah pengalaman bila dapat datang and tengok sendiri depan mata. Dan aku rasa tu je lah kan untuk aku punya pengalaman launching day dekat London ni. Untuk harga jualan, yang ini aku pun sebenarnya tak tahu lagi sebab harga pelajaran global dengan harga Malaysia dia tak sama. Jadi korang nantikan, tak lama lagi Nothing akan launch secara rasmi dekat pasaran Malaysia dan kita akan tahulah harga rasmi dia. Apa kata korang komen dekat bawah, tengok berapa agak-agak harga jualan dekat Malaysia nanti. Jadi guys, aku rasa sampai sini saja aku punya liputan untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.